Hai semua, hari ini kita mau membincangkan isu dan cabaran sains dan teknologi. Ada 7 isu dan cabaran dalam sains teknologi. Yang pertama sekali ialah ancaman senjata pemusnah dalam pemusnah besar-besaran weapon mass destruction seperti senjata kimia, biologi, radioaktif dan nuklear CBRN. Satu ancaman yang menjadi isu dan cabaran yang amat berbahaya dalam dimensi baru penggunaan senjata pemusnah besar-besaran ini akan menyebabkan kemusnahan paling maksimum terhadap sasaran. Jadi ini antara kesan kemusnahan terhadap sasaran, kerugian dari segi ekonomi, pencemaran alam sekitar, penyakit juga meningkat, perhubungan terputus, aktiviti ekonomi terjejas dan juga bekalan makanan semakin berkurang di kawasan-kawasan yang mengalami kemusnahan besar-besaran. Langkah yang dilakukan oleh Malaysia dalam menghadapi ancaman senjata ini adalah peranan peringkat global melalui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melalui cawangan utama PBB seperti Pertubuhan Kesihatan Sedunia, FAO dan juga WHO. Peranan di peringkat serantau melalui ASEAN, penubuhan ZOFAN, SEAN, WFZ ataupun Zon Bebas Senjata Nuklear dan juga Forum Serantau ARF. Selain daripada itu juga Malaysia berperanan di setiap negara dunia ataupun Malaysia mempunyai peranan untuk memberi kerjasama berhubung ancaman gejala ini. Contohnya Malaysia telah menandatangani perjanjian untuk meningkatkan pengeluaran makanan dalam negara dengan bantuan FAO pada tahun 1967. Malaysia juga telah menyertai pergerakan negara-negara berkecuali untuk mengadakan pelbagai sumber diplomasi ke arah mengekalkan keamanan dunia. Okay, yang seterusnya kita tengok pembangunan teknologi nuklear yang merupakan isu dan cabaran dalam sains dan teknologi ini. Pembangunan tenaga nuklear mempunyai banyak kebaikan dan kegunaannya untuk kesejahteraan. Negara-negara yang memiliki teknologi nuklear seperti Amerika Syarikat, Perancis, Jerman dan Jepun. Negara-negara maju cuba menyekat penggunaan teknologi nuklear oleh negara membangun. Teknologi nuklear memainkan peranan yang luas dalam menghasilkan tenaga, industri, kesihatan, pertanian, makanan dan juga pembuatan. Namun demikian, antara keburukan yang dihadapi dalam pembangunan tenaga nuklear ini, ia juga digunakan sebagai alat pemusnah besar-besaran. Okay, cuba kita lihat video ini. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Dr. Zaini Ujang, negara juga akan berusaha meningkatkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui seperti solar dan biomas. Rancangan kita adalah memastikan bahawa campuran tenaga yang ada di Malaysia ini membolehkan kita menghadapi apa saja situasi ekonomi ataupun keselamatan di pelbagai pelosok dunia, sebab kita mendapatkan bahan-bahan sumber tenaga kita daripada pelbagai negara selain daripada bahan dalam negara kita. Okey, seterusnya kita lihat teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Dalam ICT ini, isu ICT di Malaysia berlaku penggodaman, peras ugut, pengintipan, skema yang berleluasa di Malaysia. Kalau kita lihat kebangkitan era ICT ini telah memberi laluan pantas untuk setiap negara bergerak dalam pelbagai bidang ekonomi, politik, sosial dalam negara kita telah dan walau bagaimanapun negara Malaysia telah berusaha meningkatkan kemajuan ICT secara berperingkat. Malaysia telah menubuhkan sistem rangkaian jauh yang pertama pada tahun 1965 di antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Selain daripada itu juga Malaysia telah menubuhkan dasar teknologi telekomunikasi negara. Selain itu, koridor raya multimedia ataupun MSC juga telah diwujudkan oleh Malaysia pada untuk meningkatkan lagi multimedia dalam Malaysia. Selain daripada itu juga Malaysia telah mendapat pengiktirafan daripada Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ataupun ITU. Baik, kita tengok video ini. Ia antara sektor ekonomi yang paling penting di negara ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh berkata ekonomi digital disasar menyumbang kira-kira 20% keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2020.
Industri ICT katanya menjadi tumpuan kepada usaha mengembangkan ekonomi digital global dan telah diletakkan sebagai keutamaan dalam bajet 2017. Beliau berucap merasmikan pertandingan Celcom Game Hero di ibu negara. Ia menawarkan hadiah sehingga RM1 juta kepada pemenang yang hanya terhad kepada pelanggan Celcom. Okey, seterusnya kemajuan nanoteknologi. Nanoteknologi di Malaysia ini yang melibatkan komponen yang sangat kecil dan skala saiz. Nano ini adalah antara 1 hingga 100 nanometer ataupun 1 bilion lebih kecil daripada saiz 1 meter, dan dia mempunyai keupayaan dan kemampuan yang tinggi pada masa-masa akan datang. Namun demikian, Malaysia menghadapi cabaran dalam meningkatkan lagi atau kemajuan nanoteknologi di negara. Salah satunya adalah Malaysia berhadapan dengan kekurangan informasi mengenai nanoteknologi dan juga Malaysia kekurangan tenaga pakar yang melibatkan nanoteknologi. Antara langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Malaysia untuk meningkatkan lagi bidang nanoteknologi ini adalah untuk memajukan bidang nanoteknologi. Malaysia berjaya mendapatkan peruntukan sebanyak RM144.4 juta daripada kerajaan Malaysia bagi tempoh 5 tahun untuk meningkatkan lagi nanoteknologi di negara. Yang kedua iaitu kerjasama antarabangsa dalam bidang nanoperubatan. Malaysia dapat bekerjasama dengan negara luar dalam bidang nanoperubatan. Contohnya pada tahun 2007 Universiti Putra Malaysia telah mengembangkan penyelidikan dalam bidang nanoteknologi ke peringkat antarabangsa dengan bantuan syarikat teknologi nanoperubatan Parmasol yang berpangkalan di Berlin, Jerman. Yang seterusnya adalah Malaysia turut menyertai forum tahunan antarabangsa berhubung dengan nanoteknologi seperti Forum Nano Asia ANF yang diadakan di Bangkok pada tahun 2012. Begitu juga perbincangan ahli pakar. Malaysia turut menghantar delegasi untuk menghadiri pameran antara bangsa berhubung nanoteknologi. Baru-baru ini juga delegasi Malaysia daripada Universiti Malaysia Perlis telah dihantar ke Tokyo untuk melaksanakan pameran antarabangsa. Selain daripada itu juga Malaysia telah mengetengahkan beberapa kajian tentang nanoteknologi, antaranya ialah penyelidikan proses rawatan buangan oleh UPM dan juga proses untuk menghasilkan nanotube karbon oleh Universiti Sains Malaysia. Kerjasama dan lawatan pakar di universiti tempatan dengan bidang nanoteknologi sebagai langkah untuk memajukan bidang nano negara. Beberapa siri lawatan ke negara-negara luar seperti China, Korea dan juga Jepun selain daripada negara-negara Asia sendiri telah diadakan untuk membolehkan pakar tempatan mengkaji dengan lebih mendalam bidang nanoteknologi ini. Seterusnya dalam perkembangan sains forensik, penglibatan Malaysia berfokus kepada analisis khas dada, siasatan kes keracunan, siasatan DNA, section kriminalistik, pemeriksaan dokumen. Kalau kita lihat penglibatan Malaysia dalam bidang sains forensik di peringkat antarabangsa, penglibatan dalam Persatuan Forensik Antarabangsa Malaysia telah menyertai Asian Forensic Science Network, dan pada tahun 2012 pengarah bahagian forensik kimia Malaysia telah dilantik sebagai Presiden AFSN ataupun Asian Forensik Antarabangsa ini, dan unit-unit forensik Malaysia seperti bahagian forensik kimia Malaysia, unit forensik polis diraja Malaysia juga meningkatkan pembelajaran yang berterusan bagi semua kaki tangan agar sentiasa peka terhadap perkembangan forensik ini. Mulai tahun 2002 Malaysia telah menghantar ramai kaki tangan untuk mengikuti kursus asas sains forensik dan juga pengendalian makmal pusat sains forensik di Australia. Pembelajaran dan pengiktirafan luar negara juga telah diterima oleh Malaysia. Contohnya Malaysia di bahagian forensik kimia Malaysia telah menerima anugerah sistem kualiti Amerika Syarikat, iaitu American Society of Crime Laboratory Director ataupun Laboratory Accreditation Board. Okay.
Dan yang terakhir sekali adalah perubahan iklim. Nah, kita lihat faktor-faktor perubahan iklim ini. Kalau kita lihat pemanasan global hari ini telah membawa kepada perubahan iklim yang ketara, dan perubahan iklim ini merupakan isu yang menjadi cabaran penting bukan sahaja di peringkat negara kita tetapi juga cabaran dunia hari ini. Perubahan iklim ini adalah hasil daripada peningkatan gas-gas rumah hijau terutama karbon dioksida akibat daripada pelbagai kegiatan manusia. Antara faktor yang menyebabkan perubahan iklim ini adalah kepadatan penduduk, penggunaan bahan klorofluorokarbon, perkembangan dalam industri, peningkatan penggunaan kenderaan bermotor, dan seterusnya pembakaran terbuka dan kejadian jerebu di serantau Asian, dan yang terakhir sekali adalah faktor semula jadi, contohnya letupan gunung berapi dan sebagainya. Namun demikian, usaha-usaha telah dilakukan di peringkat antarabangsa, antaranya antara usaha Malaysia menangani cabaran ini secara global adalah menangani isu ini di peringkat global dengan menghadiri persidangan antara bangsa anjuran pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, contohnya persidangan protokol Kyoto dan juga persidangan di Copenhagen. Seterusnya, Malaysia juga melaksanakan pengurusan bencana melalui Pusat Serantau Asia, Pusat Serantau Sains Asia, dan Pusat Serantau Sains Asia ini telah diwujudkan untuk memesatkan penggunaan ICT dalam kalangan negara anggota termasuk Malaysia. Selain daripada itu juga, Malaysia telah mengadakan kempen program Earth Hour di seluruh dunia dan program ini mula digerakkan oleh Tabung Hidupan Liar ataupun WWF di Australia pada tahun 2007. Selain daripada itu juga, Malaysia menyertai persidangan antarabangsa tentang kawalan ke atas Antartika bagi menghilangkan pencairan ais yang drastik di Antartika akan memberikan impak banjir besar serta pelbagai bencana alam yang lain. Selain daripada itu juga, Malaysia telah menghadiri mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth berhubung perubahan iklim, dan Malaysia telah menghadiri mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth berhubung dengan perubahan iklim pada tahun 2009 CHOGM 2009 di Trinidad dan Tobago. Yang seterusnya, Malaysia menjalankan penyelidikan dengan kerjasama negara-negara luar di beberapa buah universiti tempatan seperti UITM dan USM telah menjalankan kerjasama dengan pakar-pakar universiti luar negara dalam menghasilkan kajian bagi membantu mengatasi masalah banjir di Malaysia. Dan yang terakhir sekali adalah Malaysia menganjurkan pameran dan persidangan peringkat antarabangsa kerajaan Malaysia.